Hai, Assalamualaikum. Kembali ke Kuartal Little Channel. So, di episod kali ni abang nak share dengan korang atau nak kongsi dengan korang tentang guide macam mana korang nak dapatkan glove yang bersesuaian dengan tangan korang. Tapi sebelum abang nak teruskan video ni guys, apa kata kita bagi dulu laluan untuk bumper ini. Sas! So, hai korang, bersama Abang G QLC. Di video abang seperti biasa banyak mempaparkan tentang pemotoran, review part dan aksesori. Abang juga ada share beberapa tips untuk YouTubers bermula. So, di episod kali ni, seperti abang cakap di awal tadi, hari ni abang nak kongsi dengan korang macam mana korang nak dapatkan glove yang bersesuaian dengan tangan korang, supaya korang bawa motor, korang tak rasa sakit tangan korang, dan glove memberi keselesaan bila korang memandu. Jangan sampai bila bawa motor korang rasa glove ni sesuatu yang menyukarkan korang untuk bawa motor. So, di episod kali ni abang akan share kat korang cara bagaimana nak dapatkan glove yang bersesuaian dengan tangan korang. Okey, sebelum kita nak teruskan tentang macam mana kita nak ukur ataupun kita nak tahu kita beli glove tu tak salah dengan saiz tangan kita. Glove ni guys, dia ada bermacam-macam glove yang berada di pasaran. Dan ada yang kalau kita tengok mesh, ada yang semi mesh, ada yang mesh campur dengan leather, dan ada yang leather, ada half cut, ada full leather dan sebagainya. So, apakah kelebihan dan kesesuaian? Yang mana satu yang kita nak pilih yang bersesuaian lah dengan cara kita memandu ataupun cara kita pakai. Adakah untuk daily ride ataupun untuk long ride ataupun korang yang suka berkonvoi, dan apakah glove yang sesuai waktu hujan dan panas, dan apakah glove yang sesuai kalau korang masuk ke dalam litar. Ni semua kita akan bincang lah, ataupun mungkin abang akan sharing dengan korang semampu mungkin. Dan jika korang ada maklumat lain ataupun pandangan lain, korang juga boleh letakkan di ruang komen supaya dapat membantu abang dan juga penonton lain mendapat ilmu yang lebih tepat. Okey? So, kalau korang tengok sekarang di tengah abang pakai full leather glove. Leather glove ni full leather glove. Dan bila kita cakap full leather glove, dia full protection untuk riding dalam track. Sama ada korang nak pakai untuk track day ataupun korang nak pakai waktu race ataupun waktu racing. Ini adalah glove yang paling sesuai korang pakai waktu dalam track. Dan kalau kita tengok di setiap glove, bila kita cakap untuk racing use, korang boleh tengok buckle di bahagian atas tadi. Okey, buckle ni. Buckle ni dia untuk protect korang punya bahagian atas tangan korang, supaya bila korang crash di bahagian belakang, buckle ni yang memberi impact. Dan buckle ni juga mempunyai absorption yang tersendiri, yang mana macam pihak Dynasty ataupun pihak Alpine Star ataupun pihak apa-apa je lah yang mengeluarkan apparel untuk racing ni, diorang telah membuat uji kaji yang bersesuaian dengan glove ni. Dan glove ada harga semurah-murah dia dan juga ada semahal-mahalnya. So, lagi mahal korang beli glove tu, maksud dia lebih banyak protection yang ada dekat glove tu. Dan bila banyak protection ada dekat glove ni, korang akan lebih tak selesa untuk bawa motosikal dengan glove yang full protection. So, lagi simple, glove korang akan rasa lebih selesa korang bawa motor. Okey, korang faham tu So, bila untuk dalam racing, kita kena tengoklah kategori apa yang kita memandu. Macam abang bawa untuk kategori 250, glove ni dah cukup memadai untuk abang. Kalau korang tengok di bahagian tapak tangan ni, dah ada kesan-kesan abang jatuh. Bila abang jatuh, dia tak akan melukakan. Biasa di bahagian palm ataupun di bahagian tapak tangan kita ni, ini adalah bahagian yang selalu mengalami kecederaan. Bila kita jatuh, kita tahan tangan. Bila tahan tangan, di bahagian sini akan mengalami kecederaan yang sangat-sangat serius. Dan bila kita tengok di bahagian sini, dia meletakkan satu buckle yang sangat keras. Dan buckle ni juga mempunyai absorption ataupun hentakan yang kita boleh rasa bila kita jatuh. Dia ada macam absorb, hentakan lah kita cakap kan, kat spring macam ada kat glove ni. Dan kalau kita tengok di bahagian sini juga mempunyai kita cakap grip, yang mana bila korang jatuh, dia akan memperlahankan korang punya terseret lah atas litar tu, atas jalan tu kan. So, kat sini dia membagi sedikit grip.
Dan kita tengok semua di bahagian tapak tangan ni semuanya adalah full leather. Dan di bahagian atas jari kita ni semua mempunyai buckle-buckle tertentu, which is dia memang nak bagi korang punya jari ni jadi keras lah bila jatuh. Dan kita tengok selalunya di bahagian ujung, di bahagian ujung glove ni biasanya memang dia akan letakkan satu protection lagi untuk anak jari. Sebab anak jari ni adalah antara jari yang selalu akan mengalami kecederaan bila korang jatuh. Sebab itulah dia tengok dia ada kat sini, dia ada lagi di bahagian sini, dan juga terus di bahagian-bahagian anak jari ni dia mempunyai mempunyai protection yang lebih lah di bahagian anak jari. Okey, selain pada tu juga korang tengok di bahagian sini, okey, di bahagian sini juga ada protection, yang mana kalau kita pakai yang jenis panjang macam ni, macam abang cakap tadi yang long glove yang lebih panjang, bila korang pakai racing shoot, dia akan berada di luar glove tadi. Bila dia ada berada di luar glove, dia memberi protection untuk korang punya ankle di bahagian sini. Bila korang jatuh, sini juga bahagian yang selalu boleh patah. Dan glove ni juga mempunyai protection untuk ankle bila korang jatuh. Okey, itu antara abang cakap sedikit fungsi lah kalau korang memilih glove untuk pakai dalam track ataupun untuk racing use. So okey, sekarang ni abang nak share dekat korang satu lagi abang punya glove yang abang selalu pakai untuk abang punya long ride. Yang ni dia glove daripada Revit. Dan glove ni sebenarnya dia mesh dan dia juga ada campur dengan leather. Maksudnya yang ni macam kita boleh cakap dia ada sedikit dui lah. Dui yang mana korang pakai dalam jangka masa yang panjang, korang akan lebih rasa selesa. Dan glove ni dia punya protection bagi abang tak cukup banyak, tetapi bila tak cukup banyak, korang akan lebih rasa selesa bila korang nak pakai dalam jangka masa yang panjang. Okey, kalau kita cakap kenapa dia tak banyak protection, kalau korang tengok dekat sini di bahagian atas glove ni, dia bahagian dia mesh. Masuk angin bila kita bawa, dan bila hujan juga masuk hujan, dia juga cepat kering. Bila korang pakai dalam waktu hujan, bila dah panas tu dia akan cepat kering sebab dia masuk angin. Dan glove yang jenis macam ni korang akan selesa bawa sebab dia lembut dan dia kurang protection. Bukanlah cakap kurang protection, dia still ada protection. Kalau korang tengok di bahagian buckle atas ni, dia hanya meletakkan satu sponge yang lebih tebal. Dan kalau korang jatuh, adalah absorption dia, ada impact ataupun tekanan hentakan di bahagian atas ni, tetapi tidaklah begitu baik. Dan kalau korang tengok di jari juga mempunyai lah juga, bukanlah tak ada, orang cakap bahagian safety ada, tetapi sponge yang dia letak atas ni bagi abang mungkin tak cukup untuk protect kalau korang jatuh dalam keadaan yang agak laju. Dan kalau di bahagian palm tadi abang cakap, di bahagian sini yang selalu kalau kita jatuh boleh luka dan sebagainya, di bahagian sini dia tidak mempunyai apa-apa protection. Sebab bila tak mempunyai protection, korang bawa, korang akan rasa lebih selesa korang grip korang punya throttle, korang punya handle. Okey, dan dia letaklah sedikit leather di bahagian sini untuk mengelakkan bila korang jatuh tu, bahagian sini korang tahan, lambatlah sikit nak kena bahagian tangan. Dan kalau letak di bahagian atas ni juga, abang rasa yang ni macam nak cakap macam bukan fully leather lah, dia macam dia ada mix juga, dia punya texture di bahagian sini macam apa yang nak cakap macam leather tapi yang agak lembut sikit. Yang agak lembut sikit. At least kalau korang jatuh di bahagian tapak tangan ni, lambatlah sikit nak makan tangan korang. Tak silap abang jatuh waktu abang turun daripada Cameron Highland, abang pakai glove ni. So far jari abang tak mengalami sebarang kecederaan, guys. Okey, ini antara glove yang korang boleh pakai untuk long ride. Dia amat selesa tetapi kurang protection, guys. Okey, seterusnya yang abang nak kongsi kat korang adalah satu lagi glove yang abang rasa selesa pakai, tetapi kalau long ride abang tak selesa pakai glove ni. Sebab glove ni dia bagi abang sakit di bahagian sini, guys. Di bahagian sini bila kita bawa motor, di bahagian sini akan lebih stretch, dia akan lebih sakit. So glove ni abang selalu pakai waktu short ride. Dan glove ni juga abang ada banyak kali dah abang jatuh guna glove ni, guys. So far so good, memang okey. Kalau korang tengok di bahagian atas glove ni, dia ada protection yang cukup baik abang rasa, dengan buckle dia memang not bad. Brand Komini ni, bila korang jatuh, dia akan makan di bahagian buckle ni. Dan kalau korang tengok di bahagian palm, okay, di bahagian palm kat sini pun dah ada kesan scratches. Abang ada jatuh beberapa kali, jadi kat sini
Dan kalau korang tengok kat sini, dia punya kulit, leather dia dah berapa kali jatuh. Okay, korang nampak tu, dah beberapa kali jatuh, still tak berlubang lagi. Okay, still tak berlubang. Memang so far okay, nampak dah berbulu-bulu dah tu. Dan apa yang menarik pasal Komini ni, abang rasa dia agak selesa pakai, walaupun dia mempunyai protection yang level kedua daripada Revit tadi yang abang tunjuk dekat korang, yang dia punya memang sangat selesa, tapi safety kurang. Yang ni safety dia ada di tengah-tengah, tetapi kalau korang guna untuk long ride, dia tak selesa guys. Itu pengalaman peribadi abang. So kalau korang ada pengalaman pakai Komini, mungkin korang juga boleh share korang pakai long ride ke tak. Sebab abang pernah pakai sampai ke Cameron, sampai ke Genting Highland. Glove ni memang agak tak selesa waktu bawa dalam jangka masa yang panjang. Dan buckle dia juga agak terasa di bahagian atas tapak tangan kita, sebab bila dia glove untuk daily ride, dia agak lembut sikit guys. Dan kalau korang nak pakai untuk commute ride, nak pergi kerja balik kerja, abang rasa glove yang macam ni amat sesuai dan sangat praktikal, dan juga mempunyai safety yang agak baik guys. So ini glove, antara glove leather, full leather, yang abang rasa cukup selesa abang pakai. Dan glove ni juga abang pakai kat track selalu waktu training, dan glove ni juga abang kadang-kadang pakai waktu nak long ride. Sebab bagi abang, Alpine Star dia punya glove memang so far so good, memang sedap pakai, dan juga protection dia not bad. Dan yang paling menarik sekali bagi abang, kulit yang dia pakai cepat untuk abang break in. Sentuh pasal break in. Break in ni guys, kalau korang pakai mesh ataupun glove yang biasa, korang tak perlu nak break in. Tetapi kalau korang pakai full leather, korang kena break in, sebab kulit dia keras. Dan kalau korang simpan lama, korang tak pakai, korang pakai balik pun korang kena still break in. Sebab itulah kalau korang tengok pelumba MotoGP, contoh Rossi, dia jatuh dan glove dia rosak. Bila dia orang ganti glove baru, dia selalu buat macam ni sebab dia rasa tak selesa. Sebab glove ni dia perlukan masa break in dalam 1 hingga 2 jam untuk menjadikan glove ini lebih lembut. Sebab tu kalau kita tengok pelumba MotoGP, ada orang lain yang sarung dia punya glove dan juga buat break in sebagainya, supaya glove ni lebih lembut dan selesa dipakai. Dan untuk pengetahuan korang, biasanya full leather macam ni, kalau korang nak guna untuk jarak jauh, korang nak ride, dia akan mengakibatkan tangan korang berkuat, berpeluh dan sebagainya, panas, sebab dia tak masuk angin guys. Walaupun ada sedikit evaporated, kita cakap di bahagian atas ni, tapi tak cukup untuk dia mengalirkan udara yang cukup nak masuk dalam glove ni guys. So glove ni antara glove yang abang rasa memang paling selesa abang pakai. Dan juga dari segi protection dia pun cukup baik. Dah beberapa kali juga abang dah crash dengan glove ni. Kalau korang tengok, korang boleh nampak tu kesan crash ya. Nampak sampai dia punya ni pun dah macam pecah sikit. Okay, nampak tu dah terseret. Dah banyak kali jatuh dengan glove ni. So far so good. Dia punya quality semua masih elok lagi guys, dan memang sangat selesa dipakai. Okay, jom kali ni abang nak share dekat korang tips yang abang cakap tadi untuk memilih glove dengan cara yang betul. Okay guys, mula-mula sekali bila kita nak ukur, kita jangan pakai glove macam ni. Okay, jangan pakai glove dulu. Untuk korang buat measure, korang kena buka glove baru korang buat measure. Okay, permulaan sekali korang kena ukur korang punya panjang tangan korang. Korang kena ambil daripada hujung jari. Okay, daripada hujung jari tadi, korang pakai inci ke sentimeter ke tak kisahlah. Korang kena ukur sampai di atas sikit bahagian sini. So 8.5 cm. Okay, 8.5 cm. Okay, sampai dekat sini 8.5 cm. Okay, panjang tangan. Okay, yang kedua, korang letak korang punya tapak tangan macam ni. Okay, dalam keadaan yang agak korang selesa lah. Dan korang ukur lilit tangan korang. So dekat sini kita tengok dalam 7.5 ataupun 8 inci. So barulah korang dapat
ukuran yang lebih lengkap lah. Lengkap. So right guys, itulah serba sedikit measurement ataupun ukuran yang abang dapat share dekat korang. Yang pertama, korang kena pastikan di bahagian tapak tangan korang ni korang ukur lilit dulu tapak tangan korang. Dan kemudian korang kena ukur panjang jari korang dari sini sampailah ke sini. Okay? Dari sini sampai ke sini. Bila korang ukur, korang dapat tahu dia punya panjang dan juga ukur lilit. Barulah korang akan tahu, abang dah letak chart tadi kan, korang boleh tahu dia punya measurement. Sama ada korang punya tangan size S, M, L ataupun XL. So itulah pentingnya korang nak beli glove. Jangan tengok cantik, jangan tengok bila pakai selesa. Lepas beli dah bawa motor sakit sana sakit sini. Korang kena pastikan korang punya tangan, jari korang, size tapak tangan korang size apa. Kalau size M, beli M. Kalau size S, kena beli S. Jangan korang bila size S korang nak beli M sebab korang nak rasa dia lebih selesa. Tetapi bila korang pakai glove tu tak fit, dia juga mengganggu bila korang nak bawa motosikal. Dan kalau glove tadi terlalu ketat, korang juga akan merasa ketidakselesaan bila nak bawa motor. Korang bawa singkat-singkat, jangka masa pendek, dekat-dekat, korang tak rasa. Tapi kalau korang bawa dalam jangka masa yang lama ataupun jauh, korang akan rasa sangat stres, tangan korang, jari korang sangat sakit dan sebagainya. So, abang rasa tips yang abang share dekat korang ni bermanfaat dan boleh membantu korang untuk dapatkan glove yang bersesuaian dengan tapak tangan korang. Diharap korang enjoy dengan video kali ni. Bagi korang yang baru singgah kat channel ni, abang nak ajak korang untuk tekan butang loceng dan juga like, share dan komen dan sebagainya. Dan jangan lupa untuk follow abang di semua sosial media, di Facebook, Instagram, Twitter, vlog dan sebagainya. Semuanya abang akan letakkan link di bawah. Sampai jumpa lagi di lain video guys. Assalamualaikum, Kuatir Little Channel. Bye guys.